Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, hati yang selalu bersyukur ni tuan-tuan, Allah tidak akan putus bagi dia taufik hidayah. Amin. Jangan sebaliknya tuan-tuan. Sebaliknya daripada syukur, daripada kufur lah. Kufur ni lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh. Sebab tu kita minta dengan Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Lepas tu baru belakang tu husni ibadati. Kita selalu ingat, bila ingat kita akan syukur, bila syukur amal kita akan jadi lebih baik. Ni tiga benda yang berkait. Sebab tu susunan doa Nabi ni tuan-tuan sangat hebat, sangat cantik. Dan mula-mula Nabi kata, Allahumma inni ala zikrika, aku minta ya Allah denganmu aku ni selalu ingat, jangan putus hubungan. Dengan sebab ingat tu, wa syukrika, aku akan selalu syukur. Pasal ingat benda tu semua datang padamu ya Allah, aku akan selalu syukur. Bila aku selalu syukur, wa husni ibadati, amal aku akan jadi lebih baik ya Allah. Ini tuan-tuan semua. Sebab tu doa ni tuan-tuan, guru nak sebut kan, bila mana Nabi SAW ajar pada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sebut dengan kalimah, wahai Muaz, uhibbuka, aku cinta kamu kerana Allah. Doa ni doa yang sangat mahal Nabi ajar pada Muaz radhiyallahu anhu. Maknanya Nabi ajar kat kita lah tu. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah jangan putus kita syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ingat dengan Allah, maka kita akan syukur. Tak ingat Allah, kita kufur. Ingat Allah, kita syukur. Bila syukur, amal akan jadi lebih baik. Allah bagi amal kita lebih baik, kefahaman kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, rumah tangga akan jadi lebih baik, anak-anak akan jadi lebih soleh. Amin. Ini tuan-tuan, orang yang selalu ingat Allah, insya-Allah kita suami akan jadi lebih bertakwa. Allah akan jadi kita lebih kuat membimbing keluarga kita. Bukan lemah, bukan mengikut je, tetapi kita ikut panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ini kita sambung ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitanir, muka surat 23 tu ayat dia, syarah dia kita berhenti pada muka surat 24. Okey. Malam ini ganti hari Ahad baru ni anak tak dapat datang. Kan? Ganti tuan-tuan kan. Pemain bola sepak pun ganti kan, tukar keluar hal lain masuk hal lain. Jadi kebetulan malam ni free. Gantilah rehat yang baru ni tak dapat datang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Okey, kita pergi muka 24, kita berhenti pada ayat faghshaynahum fahum la yubsirun. Betul kan? Kita berhenti situ itu tuan-tuan. Okey, insya-Allah.
Maksudnya, okey, kita tengok maksud daripada awal. Okey. Dan atas sekali 04, dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan wal-iyadzubillah, menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memberikan azab di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Minta jauh kita daripada sifat ayat ni, tuan-tuan. Allah sebut ni satu kelompok manusia yang dia gila sangat tentang dunia. Tuan-tuan, apa maksud orang gilakan dunia? Orang tadi membesarkan hawa nafsu. Dia tidak membesarkan wahyu. Boleh faham, Dia membesarkan hawa nafsu, lalu dia nampaklah dunia tu indah. Nafsu ni, tuan-tuan, mengindahkan apa yang tidak indah pada Allah. Nampak tak? Ini nafsu, tuan-tuan. Makan terlalu banyak, benda sedap, nak tambah. Betul tak betul? Ni nak mari dah ni, bulan pesta makan Ramadan. Betul ke tak betul? Pada syaratnya tak betul, tapi pada kelakuan kita itulah dia. Betul kan? Padahal Ramadan ni bulan meraih 1001 juta keredaan Allah, keampunan Allah, rahmat Allah. Kita meraih 1001 juta juadah. Okey. Disebabkan kita membesarkan nafsu. Tuan-tuan, setuju atau tak setuju? Ramadan ni memang bulan nafsu lah, tuan-tuan. Nafsu makan, nafsu nak raya. Betul tak betul? Sedangkan bulan tu Allah besarkan Ramadan dengan memenjarakan nafsu. Allah besarkan Ramadan dengan menurunkan wahyu. Nampak tak? Kita wahyu sekadar tadarus, tetapi jam jalan. Tak ada parking di bazar Ramadan. Betul tak betul? Sebab tu habis Ramadan, Ramadan tidak membersihkan jiwa kita. Sebab tu istilah Melayu ini lekat. Raya puasa sebulan, raya pun sebulan, siapa aja. Tak ada satu kitab pun tulis macam tu. Betul? Tak ada kan? Tak ada satu kitab pun yang tulis raya sebulan. Tak ada. Tak salah nak buat jamuan, itu amalan mulia. Amalan mulia. Tapi bila kita buat sambutan open house selama sebulan, sunyi masjid surau. Bukan kerana open house, tak buat open house pun masjid surau kembali sunyi. Tidak meriah, tidak ceria, tak ramai, parking lapang. Betul tak betul? Sedangkan Ramadan tu sepatutnya, seperti yang sebut bulan tahun lepas, Ramadan ni sepatutnya, tuan-tuan, habis Ramadan lampu makin terang. Maksud iman makin bercahaya. Betul-betul habis Ramadan lampu malap balik. Lampu malap balik. Setuju ke tak? Seorang je setuju. Hal lain semua tak setuju. Setuju juga, alhamdulillah. Ya kan? Tuan-tuan ingat tak khutbah Ramadan terakhir, tak silap anak tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, anak pernah sebut sini. Ni teks khutbah keluaran jaiz kita. Khatib baca teks tu, tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumaat terakhir di bulan Ramadan kita. Masjid dan surau lepas Ramadan akan kembali kosong. Teks khutbah. Tuan-tuan,
Anda tak tahu perasaan imam masa tu baca macam mana. Sayu, sedih ataupun seronok. Tentu sedih lah tuan-tuan. Anda dengar tuan-tuan, anda jadi macam masa, ya Allah ya Tuhan. Nampak tak? Sedangkan Ramadan ni bulan servis iman, bulan cuci hati. Kenapa? Ini ayat ni Allah sebut, fa'aghshaynahum wahum la yubsirun. Mereka tak nampak janji Allah tu sangat-sangat luar biasa. Maha luar biasa janji Allah. Maha luar biasa janji Allah. Tuan-tuan ingat tak satu masa kan ada satu orang artis ke apa ke, dia promosi dia punya kain tudung. Kan yang kata bergaduh depan kedai dia, berebut takut tak dan dapat beli segala macam. Yelah tuan-tuan, orang surau kan lupa tak ada internet kan, tengok Quran je. Bagus tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Kan tak, dia ni konsert Coldplay baru ni tuan-tuan. Kan final bola sepak tuan-tuan. Orang beratur macam mana daripada seluruh pelosok negara hadir ke stadium dan macam-macam lagi lah. Sambutan-sambutan ni tuan-tuan. Acara-acara yang meriah gilang gemilang, tak apalah. Mereka sanggup. Pasal apa? Mereka nampak keseronokan, enjoy, best. Sonok. Sebab tu yang duk Johor datang, yang duk Perlis datang, yang duk Kelantan datang, yang jauh ni datang. Pasal seronok. Mentah-mentah lah. Okey. Ada orang berebut, beratur nak buat duit tabung surau. Pernah jumpa tak? Berebut ni, beratur daripada sini, okey, tabung kat tiang kita tu, luar tu, tangga tu. Dia beratur sampai traffic light. Pendek tu. Traffic light. Kan? Ada. Siapa pernah tengok? Tentang kenapa setengah masjid tempat kita sekarang, anda tak pasti luar Lembah Kelang, Kampung Raja Uda ada buat tepi jalan, luar pagar masjid. Betul? Ada banyak masjid dah buat gitu. Kena letak tabung tu kat luar. Pasal kat dalam tuan-tuan, pakai tak masuk lah orang bagi derma. Kat luar tu pun orang tak beratur. Betul? McDonald beratur tuan-tuan, 20 meter kereta drive thru. Kenapa orang tak beratur nak buat tabung masjid? Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waalaikumsalam warahmatullahi, sahabat-sahabat semua di FB, insya-Allah tolong share semua. Ustaz Abdul Somad, Ariman, siapa lagi ni? Khairul Min, siapa Apek, Fazli Apek, Norlia Abdullah. Tolong share semua, insya-Allah. Mio Duan Zaidi Aidil Zaidi. Tu dia. Boleh faham ni? Depan ada penghalang, belakang ada penghalang, tak nampak kelebihan infak. Farshainahum fahum la yubsirun. Mereka tertutup pandangan mereka sehingga mereka tak dapat melihat kebaikan infak, kebaikan derma. Tak nampak. Yang nampak seronok artis terkinja-kinja, sanggup beli tiket beratus-ratus ringgit. Apa yang mereka tak nampak kalau berinfak? Allah janji bukan 700 ringgit kalau infak RM1. Bahkan dalam Quran sebut Allah janji dengan limpahan yang tidak ada nilai. Infak ni tuan-tuan, derma, sedekah, benda sama. Ataupun wakaf, benda sama. Bergantung niat masing-masing lah. Cuma wakaf ni dalam bentuk harta. Infak, hadiah, sedekah, dia luas lagi. Juga duit ringgit, makanan. Kan? Okey tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia nampak perempuan cantik melompat, yang dia nampak perempuan pakai seksi, yang dia nampak lagu sedap, dia pun boleh ikut menyanyi bersama. Dia tak nampak akhir nak mati, wahai malaikat, tangguh sekejap, aku nak derma.
Fa'asaddaqu, aku nak sedekah. Aku nak sedekah. Dia bagi tahu kat malaikat, tunggu sekejap. Ini dia cakap tu, dia cakap kat siapa? Dia cakap dekat Israel, tuan-tuan. Bila datang saat kematian, dia bagi tahu kat Israel, tunggu sekejap, aku nak sedekah. Fa'asaddaqu, aku nak sedekah. Bukan aku nak bangun tahajud, bukan nak solat taubat, bukan nak baca Quran, bukan nak pergi haji, nak sedekah. Pasal masa tu, tuan-tuan, benda paling ringan dibuat adalah sedekah. Nak solat, kena ambil wudu. Nak solat, kena pakaian elok-elok tutup aurat tanpa najis. Nak pergi haji lagi berat, kena ada duit, kena naik flight 9 jam. Nak baca Quran juga kena ambil wuduk dulu, buka Quran, mata dah tak nampak. Nak suruh orang tolong baca pun tak boleh. Nak sedekah, bagi tahu kat isteri, bagi tahu kat anak-anak, bagi tahu kat suami, duit dalam bank abang ada lagi 10,000, abang dah nak mati, tolong transfer siap-siap pergi ke Surah Haji Abbas, contoh. Orang lain tolong buat, kita dapat. Benda paling senang. Tapi masa hidup, benda itulah paling payah kita nak buat. Manusia tak nampak. Farshaynahum fahum la yubsirun, tak nampak kehebatan sedekah. Bahkan Nabi SAW sebut, kalau sakit boleh sembuh dengan sedekah. Ada masalah boleh selesai dengan sedekah. Kepala otak memang tak boleh nak fikir, tuan. Apa kaitan penyakit dengan sedekah? Apa kaitan masalah dengan sedekah? Nampak tak? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubung kait dia bukan pada akal, tapi pada hati. Hati yang bersih, hati yang ada hubungan dengan Allah, tuan-tuan. Bila dia sedekah, hati dia makin kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat buruk dia makin bersih, hati dia makin bertakwa. Dia angkat tangan, tuan-tuan, Allah makbulkan apa yang dia minta. Sedekah ni menyuci hati, tuan-tuan. Sembuh penyakit, keluar masalah. Berlindung daripada ayat perangai yang Allah sebut pada ayat ke-9. Mereka tak nampak kehebatan sedekah. Tak ada orang beratur, tak ada orang berebut untuk sedekah. Tiket apa-apa, seminggu keluar, habis, sold out. Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz-ustaz kita, tutup guru kita, para alim ulama kita, bila nak buka pusat-pusat pengajian Islam, tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan, hari ni sahabat Ana, kalau siapa nak infak boleh infak melalui Ana, tak apa. Pada Ustaz Farhan Suhud, Ustaz Kamalul Hisham, dia sedang menyiapkan satu madrasah yang sangat-sangat indah. Plan itu cantik, dah hampir siap dah. Dia plan mungkin ujung tahun ni ataupun tahun depan akan menerima kemasukan sesi pertama pelajar di Hulu Selangor, di situ apa nama ni, Ulu Bernam, di Ulu Bernam. Hari ni dia share dalam grup kami, grup sahabat-sahabat WhatsApp. Kita hari ni kontraktor minta 70,000. Kadang-kadang di tengah memang tak ada duit, kontraktor kata kena bayar gaji pekerja. Pecah kepala dia, tuan-tuan, nak cari 70,000. Tuan-tuan, dia memang usaha ni jangan ceritalah. Dalam kuliah lancar dana, jual pisang, jual ikan talapia. Dia buat kolam tu dekat pondok, buat kolam, ada 3 kolam talapia, dah boleh jual dah. Jual ikan, 3-4 lepas jual buah, anggur, segala benda boleh jadi duit, dia buat semua untuk tampung pembinaan madrasah dia ni, tuan-tuan. Dengan dia sendiri uzur, sakit, dah tak apa nak kuat, penyakit pun duk main macam-macam, dah 50 siri, start dah tu ada penyakit. Tapi dia sangat gigih. 3 sekolah dah dia bina, Masya Allah. Yang ni anak tabib tu kat dia, anak hormat dia. Di kampung dia sendiri, di Muar, adik dia yang uruskan. Yang tu dah berjalan lama. Di Puchong juga adik dia yang uruskan. Yang ni dia sendiri buat, dia sendiri nak uruskan yang ni.
3 sekolah dah tuan-tuan. Masya Allah. Untuk membina jiwa umat. Tapi ada orang meruntuhkan jiwa umat dengan hiburan yang melalaikan, melekakan, hiburan yang penuh mungkar, dosa, maksiat. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ni tak nampak. Tak nampak, ya Allah, ya Tuhan. Tadi kita sebut bab sedekah. Paling utama bab solat, orang tak nampak. Kita jangan biarkan hati kita ni Allah tutup. Allah kata fa'arshaynahum. Kata ulama, siapa yang duduk dalam kategori ayat ke-9 ni adalah kategori manusia yang Allah benci, tuan-tuan. Allah benci. Dia tak nampak kelebihan sedekah, dia nampak belanja kod lain. Dia tak nampak kelebihan solat, dia nampak aktiviti lain tu lebih besar dari solat. Sebab tu waktu solat, rumah-rumah Allah tidak penuh. Ya Allah, ya Tuhan. Betul tak betul? Tuan-tuan, cuba kita perincikan sikit lah mana. Apa hebatnya solat kita ni, tuan-tuan? Apa hebatnya solat ni? Nak bagi kita nampak. Kata Imam Ghazali, depan kita ni, kita solat maghrib tadi, tuan-tuan, puluhan ribu malaikat duk tengok. Tuan-tuan, kenapa seorang artis bernyanyi di atas pentas, ribu pakat kita tengok? Kerana dia kagum dengan artis tersebut, dia minat dengan artis tersebut. Betul tak betul? Puluhan ribu hadir. Malaikat kagum dengan solat kita. Dia cinta amalan kita. Puluhan ribu malaikat duk ada depan kita tadi. Cuma Allah tak bagi kita nampak. Kalau nampak, mati kita, tuan-tuan, terkejut. Nampak malaikat. Faham tak ni, tuan-tuan subhanahu wa ta'ala? Ini. Itu baru malaikat tengok. Apa kelebihannya, tuan-tuan? Kita amin bersama dengan imam. Kita amin tu bukan sekadar amin 7 ayat yang kita baca tu, ya Allah makbulkan. Lebih pada tu. Kata Nabi SAW, amin kita tadi bersama dengan amin para malaikat di Lauh Mahfuz. Main-main, tuan-tuan. Allah ampun segala dosa-dosa kita. Orang tak nampak. Sebab tu azan maghrib, kedai kopi, warung, kedai tom yam, masih ramai orang. Pasar malam, betul tak betul? Ramai waktu maghrib. Manusia tak nampak. Allahu Akbar. Tak nampak. Air wudu. Setiap anggota wudu kena air wudu, gugur segala dosa. Wudu kita, anggota wudu yang kena air wudu akan bersinar, bercahaya di padang mahsyar, menyebabkan Nabi tunjuk, ya Allah, tu umat aku, yang tu umat aku, yang tu umat aku. Umat Nabi lain tak ada wudu, tak ada sinaran wudu pada anggota badan. Umat Rasul SAW ada. Nabi tunjuk direct dekat Allah, tu umat aku, ya Rasul, ya Allah, tu umat aku, ya Allah. Ini specialnya kita. Itu di padang mahsyar. Boleh faham tak ni, tuan-tuan? Orang tak nampak, ya Allah. Orang tak ini fa'arshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tak nampak benda ni. Allah. Kita baca Yasin ni setiap minggu, tuan-tuan. Tapi apa yang kita ambil manfaat daripada apa yang kita baca setiap minggu? Ada tempat malam Jumaat Ustaz tak boleh buat kuliah. Malam Jumaat kami nak baca Yasin. Bacalah, tak apa, kita tak marah. Tapi apa yang kita ambil daripada apa yang kita baca? Allah kata kamu tak nampak. Kamu tak nampak, Allah kata. Tu wudu. Tuan-tuan, kita melangkah dari rumah nak main masjid surau, nak solat maghrib, solat isyak, solat subuh. Kan? Apa yang ada dalam perjalanan kita rumah ke masjid surau? Setiap langkah Allah angkat darjat kita di sisi dia. Setiap langkah Allah hapuskan kesalahan kita pada dia. Masya Allah. Dan Nabi SAW sebut, siapa yang berulang alik ke rumah Allah, yakni masjid surau, siapa yang berulang alik, silakan zul, alhamdulillah, share semua sahabat. Siapa yang berulang alik, insya-Allah kata Nabi SAW, dia akan beroleh
husnul khatimah. Amin. Tuan-tuan, husnul khatimah ni tuan-tuan, kalau tanya orang kafir pun dia nak. Orang Islam dah tentu nak. Tapi kata Nabi SAW, Allah hanya bagi pada yang berulang alik ke masjid surau untuk solat fardu, bukan curi tabung. Ada juga masjid surau yang tu berulang alik juga masjid surau, tapi yang curi tabung. Nah, boleh faham tak tuan? Yang berulang alik untuk membesarkan Allah, nak sujud pada Allah, nak tunaikan kewajipan dia, orang ni akan beroleh husnul khatimah. Ni benda paling besar tuan-tuan. Jalan kaki, ambil wudu, tahiyatul masjid, sunat qabliyah, sunat ba'diyah, lurus saf. Allah luruskan hati kita. Ni kadang-kadang yang main solat pun tak nampak benda ni. Lurus saf, bukan imam saja-saja suruh lurus. Allah akan luruskan hati kita, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan berselisih saf, maka Allah akan jadikan hati kita juga berselisih. Sebab tu yang mai pun kadang-kadang tak ngam juga sama-sama ahli surau, ahli masjid, ahli jemaah, tak ngam. Pasal hati. Pasal tak mau nak lurus, tak mau nak tundukkan hati dia. Sebab tu tuan-tuan, dah mai dah wuduk, dah cantik, dah masuk solat, Allah uji pula dengan hati. Allah uji dengan hati. Ni tuan-tuan betul subhanahu wa ta'ala. Kita pun baca pula doa iftitah. Doa iftitah. Tuan-tuan, kita baca amin tadi sekali dengan malaikat. Kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Tak kurang 30 malaikat, kata Nabi kan sahabat yang baca tadi. Nabi kata, aku lihat malaikat berebut buat naik doa tu ke langit. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lepas sami Allahu liman hamidah tu jangan tinggal. Tuan-tuan, berebut malaikat buat naik. Nampak tak? Tak nampak kecuali orang yang hati dia terang, yang hadir majlis ilmu boleh nampak kelebihan ni tuan-tuan. Witir, apa kelebihan witir? Witir jangan tinggal, tak kira lah siang, pagi, malam, petang pun witir tak apa. Anytime. Witir ni anytime. Janji dalam 24 jam sehari semalam jangan tinggal. Tak dan siang buat malam, tak dan malam buat pagi, tak dan pagi buat petang. Tuan-tuan, matur witir ni, innallaha witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil, suka pada solat witir, sebab tu dia ganjil. Boleh faham tak? Jangan tinggal tuan-tuan. Tapi orang tak nampak apa kelebihan sujud. Sujud ni waktu hamba paling dekat dengan Tuhan dia. Tuan, paling dekat kita dengan Allah, sujud. Setiap kali kita sujud, syaitan akan menangis. Yang mana lebih banyak kita buat, syaitan menangis ke syaitan seronok? Orang azan kita depan TV, syaitan seronok. Keluar rumah dedah aurat, syaitan seronok. Berbelanja dengan boros, syaitan seronok. Kedekut dengan infak sedekah untuk Islam, syaitan seronok. Boleh faham tak ni? Yang syaitan menangis, berapa kerat je kita buat. Sujud ni syaitan menangis. Sujud syaitan kata apa? Kerana sujud ni lah aku dilaknat oleh Allah. Pasal aku tak mau sujud dengan perintah Allah untuk sujud pada Adam. Pasal apa? Pasal dia nampak Allah suruh sujud pada Adam. Adam tu nampak hina daripada dia. Dia api, syaitan Nabi Adam AS tanah. Dia tak nampak perintah tu dari mana. Boleh faham tak? Perintah tu dari mana dia tak nampak. Yang dia nampak Adam. Kadang-kadang kita dengan budak kita tak bagi salam. Pasal dia budak. Kita nampak budak, kita tak nampak perintah bagi salam tu dari mana. Faham tak faham? Ini tuan-tuan. Kadang-kadang orang miskin, pakaian dia agak lusuh, kita pun buat tak nampak.
Kerana kita nampak dia miskin. Kita tak nampak yang suruh muliakan orang miskin itu dari mana. Boleh faham? Tak nampak. Tuan-tuan, mata Allah SWT, kenapa perlunya ada orang miskin di keliling kita? Ya Rabbana lakal hamd. Kenapa perlunya ada orang susah di keliling kita? Nabi SAW pesan ke Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Waalaikumsalam Zuhairi Mamat. Share semua insya-Allah. Rosyam Yusuf, apa khabar? Kawan sekolah. Puluh-puluh tahun tak jumpa kat Facebook. Alhamdulillah. Kan? Tuan-tuan, apa perlunya ada orang miskin di sekeliling kita? Tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada Abu Zar Al-Ghifari, bergaullah dengan orang miskin dan cintai mereka. Bergaul dengan orang miskin dan cintai mereka. Tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya ada orang miskin keliling kita? Apa pentingnya ada orang miskin? Kalau dah Allah bagi kaya semua kan? Nah, Allah bagi kaya semua. Zaman Nabi Musa AS, hamba Allah ni miskin. Miskin. Si isteri bagi tahu kat suami, bang, bagi tahu lah dekat Nabi Musa, biar dia doa dengan Tuhan, bagi kita kaya setahun je. Tak mau kaya sepanjang masa, nak kaya setahun je. Nak rasa kaya tu macam mana, nak rasalah juga macam mana tom yang udang galah. Contoh. Nak rasalah biryani kambing, nak rasalah Honda Accord baru. Contoh. Kan? Jadi, Waalaikumsalam Abang Amir. Nabi Musa doa, ya Allah, bagi si fulan ni kaya setahun ni. Allah bagi rezeki yang dia ada. Allah bagi dekat malaikat, bagi dia kaya setahun. Dia nak rasa kaya. Rezeki yang dia ada, tuan-tuan, keliling dia tu orang miskin, dia bagi semua. Dia bagi semua. Dia kata, kita minta sekali, Allah bagi terus. Rasa harta dunia, biar orang lain juga dapat rasa. Allah bagi dekat malaikat, tahun depan bagi lagi, tahun depan bagi lagi, tahun depan bagi lagi. Malaikat kata, ya Allah, dia minta setahun je. Dia minta setahun je, kenapa bagi tiap-tiap tahun? Kata Allah pada malaikat, aku ni sangat malu nak stopkan rezeki yang aku bagi, sedangkan dia tak stopkan rezeki itu pada orang lain. Faham tak faham ni tuan? Ini Allah bagi si miskin duduk keliling kita. Satu. Yang kedua, kita dah sebut bulan lepas, orang miskin ni bila dia dapat sumbangan dari kita, mula-mula sekali apa yang dia akan buat? Confirm dia terus angkat doa pada Allah. Betul? Confirm dia, paling tidak kita telah didik dia untuk lafaz kalimah Alhamdulillah. Kita dah ajar dia puji Allah, kita dah ajar dia ingat Allah. Dia terus angkat tangan, ya Allah, murahkan rezeki dia. Selalunya doa murah rezeki panjang umur kan? Tak apalah, murah rezeki, dalam kurungan rezeki itu barakah, jadi baik dunia akhirat. Ini perlunya kita pada si miskin. Orang kaya kita bagi, kadang-kadang pemberian kita tak seberapa pun pada dia, pasal dia lebih pada tu. Betul? Dia sekadar terima kasih. Terima kasih. Okay, tak apa, letak situ. Kadang-kadang dia suruh kita letak je kat situ. Tapi si miskin, dia terus angkat tangan pada Allah, doa kepada kita. Tapi ada orang tak nampak. Fa'akshainahum fahum la yubsirun, tak nampak. Orang tak nampak apa manfaat, kelebihannya menutup aurat. Orang nampak suka seksi, suka ketat. Manusia puji, bentuk badan cantik, kulit gebu, rambut ikal. Yang tu dia nampak, dia tak nampak. Fa'arsyai, apa nama ni? Wa min khalfihim sadda. Belakang ada penghalang yang azab neraka dia ikut, dia tak nampak.
Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia tak nampak. Dia tak nampak ketaatan itu lebih besar, tapi dia nampak nafsu seronok itu lebih besar. Maka dia membesarkan nafsu berbanding wahyu. Pasal dia tak nampak. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu manusia hari ni tuan-tuan, dia lebih suka pada bentuk-bentuk begitu. Karena dia nampak yang ada depan mata. Dia nampak dunia. Dia nampak apa yang dekat internet. Sebab tu skamer berjaya. Dia boleh tipu. Pasal orang nampak janji dia. Orang tak nampak janji Allah. Quran ajar lama dah. Allah kata apa? Bila datang berita daripada orang fasik, fatabayyanu. Allah kata kena selidik, kena siasat. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang orang fasik bawa cerita itu ni, kena siasat. Labur 300 dalam masa 24 jam dapat 15,000. Kenal tak? Tak kenal. Tapi dia percaya. Allah dia tak mau kenal. Rasul dia tak mau kenal. Allah janji macam-macam, Rasul janji macam-macam, dia tak mau percaya. Skamer janji dia percaya. Nampak tak? Tak nampak benda ni tuan. Tak nampak. Ini ayat ni tuan-tuan. Ayat ni sangat-sangat besar dalam hidup kita. Sangat-sangat besar dalam hidup. Dia tak nampak janji Allah. Dia tak nampak indahnya alam barzakh. Kalau dia buat begini. Sebab tu para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, mereka nak mati. Nak mati. Nak dapatkan apa yang Allah janjikan tu dengan kadar cepat. Tuan-tuan, nak dapat taman syurga ya Allah ya Tuhan. Nak dapat kebangkitan di naungi awan. Apa yang menaungi kita pada masyar? Suratul Baqarah dan Ali Imran. Apa pemandangan indah? Sedekah bergunung-gunung, pahala sedekah. Kita nampak. Tuan-tuan, boleh faham tak ni? Manusia nampak ada telaga Kausar duk menunggu, telaga minuman perahan anggur duk tunggu, telaga minuman susu duk tunggu, tenaga minuman madu duk tunggu dalam syurga. Ni semua duk tunggu kita ni. Tapi fa'arsyainahum fahum la yubsirun. Mereka tak nampak. Tuan-tuan, tadi ada satu video tular. Seorang pelancong di tanah air kita, Mak Saleh, bagi rasuah RM100 pada anggota keselamatan. Dia nampak RM100 tu, dia tak nampak azab duk ikut kot belakang. Dosa dia ikut kot belakang, dia tak nampak. Dia kata kalau ke balai RM300. Kalau sekarang bagi RM100 tak payah ke balai. Mak Saleh tu kira apa tuan-tuan? Bagi RM100. Viral hari ni video tu. Boleh faham tak ni? Ni tuan-tuan mata Subhanahu wa ta'ala. Tak nampak. Oi, jangan tuan-tuan. Insya-Allah. Masuk waktu dah? Boleh naik? 9 minit berhenti ya. 2-3 minit lagi. 2 ke 3? Kan? Tuan-tuan mata Subhanahu wa ta'ala. Baik. Manusia tak nampak benda tu semua. Tak nampak kelebihan baca Quran. Oh ya Allah, kelebihan baca Quran tadi kita sebut. Tuan-tuan, kedudukan kita di padang mahsyar. Iqra' wartaqib, kata Allah. Kata Nabi SAW, Kata Nabi SAW. Baca dan naiklah. Nak baca apa Quran? Kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, hafizahullah ta'ala. Padang mahsyar ni dah tak ada mushaf. Allah dah angkat mushaf, dah tak ada. Jadi nak baca apa? Maksudnya kata Nabi SAW, bacalah pada kedudukan mana kamu melazimi ayat Quran waktu hidup di dunia. Level mana amalan kita dengan Quran, boleh faham tak? Level mana keyakinan kita dengan Quran, itulah level kita di padang mahsyar. Kayu ukurnya Quran. Berapa ramai orang ambil Quran sebagai guideline hidup dia. Nampak tak? Orang tak nampak tuan-tuan. Mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tak nampak. Ini tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya
Allah. Dalam keadaan mereka tidak nampak, maka mereka tidak nampak kebenaran Islam. Kebenaran Islam tu mereka tak nampak. Sebab tu yang mungkar, yang kufur, yang maksiat, yang lara, ramai sambutan dia. Banyak sambutan. Sebab tu orang berani menghalang majlis-majlis ilmu. Tapi tak ada orang berani menghalang mungkar dosa maksiat. Konsert, pusat hiburan. Patut Ramadan kita sebut dalam kuliah kita malam. Ramadan pihak berwajib tutup segala disko, kelab malam, kelab-kelab dandut, karaoke tutup. Tutup. Tak apalah permulaan sebulan tutup. Lama-lama insya-Allah sepanjang tahun tutup. Tutup. Ramadan ni bulan turun wahyu, bukan membesarkan maksiat. Tutup. Ustaz, negara kita majmuk Ustaz. Quran turun, Islam turun untuk pelbagai bangsa lah. Bukan untuk Melayu saja. Larangan dia untuk semua bangsa. Perintah dia untuk semua bangsa. Bukan untuk orang Arab saja. Boleh? Bukan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Untuk Jawa, untuk Minang, untuk Kelantan, untuk Eskimo. Boleh faham tak? Untuk semua. Kan dia kata kita majmuk. Maknanya kalau kita buat alasan kita ni majmuk, Quran ni tak sesuai lah untuk bangsa lain. Islam ini tak sesuai untuk bangsa lain. Ramadan kita buat seruan, di samping seruan subuh macam Jumaat, Ramadan tutup segala pusat hiburan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan makbul. Walaupun kita bercakap atas pentas lekeh je pun, surau kecil je. Boleh faham? Kita ni pun tak ada pengaruh apa-apa pun tuan-tuan. Kadang-kadang selisih sini pun orang bukan kenal kita. Betul? Tak kenal kita. Kadang-kadang kita accident apa pakcik? Buta ke pakcik? Dia tak kenal pun kita. InsyaAllah tuan-tuan mata subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan mata Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah inilah keadaan orang-orang yang mengikut kesesatan. Allahu Akbar. Tak nampak kebenaran, jadi nampaklah kesesatan. Tuan-tuan. Okey, berhenti. Kita berhenti tengah-tengah perenggan. Bulan depan kita sambung balik, insyaAllah Ahad yang kedua. Rasa macam tak ada. Tak ada. Tak dapat datang, betul. Ana ada family gathering. Family gathering. Jadi tak dapat datang bulan depan. Dandan minta ganti. InsyaAllah. Bulan 2 payah silang ganti, pasal dia kurang sikit hari dah kan. InsyaAllah tenan. Apa-apa pun kita akan cuba tengoklah kukuk mana yang baik semua dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap kalimat ilmu ana, insyaAllah kita ni siapa ada bercadang nak buat upah haji maklum mana berhubungan insyaAllah, ataupun boleh berhubungan dengan Abang Rahim kita insyaAllah. Tutup dengan kafaratul majlis suratul As.